Assalamualaikum. Alright guys, untuk video kali ni aku nak cerita pasal 5 perkara yang perlu dielakkan oleh pasukan Kelantan sewaktu menentang UiTM dalam Piala Malaysia nanti. Seperti yang kita tahu, pada Ahad lepas undian Piala Malaysia telah dilangsungkan dan pasukan Kelantan akan menentang pasukan UiTM UiTM akan jadi home Kelantan sebagai pasukan pelawat. Personally, sebenarnya aku nak tengok sangat tim-tim daripada Liga Perdana untuk bersaing dengan pasukan-pasukan daripada Liga Super. Sebab apa kita tahu dua liga ni sebenarnya level dia berbeza dan perkara ni turut diakui oleh player-player dan juga coach daripada Liga Super dan juga Liga Perdana. So tim-tim macam KL, Kelantan United, Kelantan, Kuching FA dan juga Penang ni sebenarnya perlu menunjukkan diorang ni boleh bersaing, terutamanya pasukan-pasukan yang dah layak ke Liga Super macam pasukan Penang dan juga KL. Sejauh mana diorang boleh bersaing dengan pasukan-pasukan yang memang daripada Liga Super. Tak kisahlah diorang jumpa pasukan-pasukan yang berada di atas dalam Liga Super ataupun di bawah dalam Liga Super, diorang perlu menunjukkan diorang ni sebenarnya mampu untuk bersaing dengan pasukan-pasukan tersebut. Okey, kita pergi dulu kepada pasukan UiTM. Sebenarnya UiTM ni aku expect dia untuk turun dengan formasi 4-3-3 seperti mana yang diorang selalu turun Front 3 diorang akan ada Rabi Ataya di bahagian kanan, Mat Hadman di bahagian kiri, Gustavo sebagai penyerang utama diorang. Secara statistik kita tengok 5 game terakhir sebenarnya UiTM menang 2, kalah 2 dan juga seri 1. Tapi kena ingat dalam 5 perlawanan terakhir ni dia jumpa dengan tim-tim atasan Liga Super iaitu Terengganu, Selangor, Kedah dan juga PJ City. Boleh kata tim-tim ni sebenarnya di peringkat atas dalam carta Liga Super. So bukanlah kata diorang ni tengah off form ke, bukan. Sebab apa diorang tak pun dibelasah oleh pasukan-pasukan atasan Liga Super ni. Untuk Kelantan pula aku rasa Yusri Ceklah akan gunakan formasi sama iaitu 4-3-3 untuk menentang UiTM. Dengan front 3 diorang aku jangka player-player macam Felix, Lazarus Kiambi dan juga player yang tengah on form player muda iaitu Amirul Syafiq yang telah menjaringkan beberapa gol penting dalam perlawanan-perlawanan terakhir Liga Perdana itu. Aku jangka player-player ni akan turun untuk mengetuai barisan serangan Kelantan. Selain itu di bahagian midfield pula kita tengok sebenarnya player-player regular macam Ni Akif, Daniel Ashraf dan juga Wan Zaharul Nizam, yang player yang berpengalaman. Aku rasa player-player ni akan dikekalkan sebab apa, player ni sebenarnya dah ada persefahaman dalam bermain diorang ni akan create game dan akan melancarkan serangan untuk bantu front 3 Kelantan pada malam tersebut. Dan dari segi statistik dalam 5 perlawanan terakhir sebenarnya Kelantan menang 3, kalah 1 dan juga keputusan seri. Diorang catatkan 1 keputusan seri termasuk perlawanan terakhir menentang JDT 2 di halaman lawan. Bagi aku itu satu keputusan yang sangat positif boleh bagi moral boost untuk player-player Kelantan. Sebab apa, walaupun JDT 2 kena red card seorang, main 10 orang malam tu, tapi untuk menentang player-player yang ada nama besar, player-player yang ada dalam skuad bawah 23 kebangsaan, bagi aku kemenangan ni satu moral boost untuk pasukan Kelantan. Kita pergi kepada perkara pertama yang perlu diawasi, perlu dielakkan oleh pasukan Kelantan, iaitu awasi pergerakan player yang bernama Rabi Ataya. Rabi Ataya ni sebenarnya dalam video aku sebelum ni aku ada ceritakan yang sebenarnya dia ni dah menjaringkan gol menentang Harimau Malaya mewakili Lebanon. Player yang berasal daripada negara yang sama dengan Muhammad Gadah. Seorang player yang memiliki pergerakan yang sangat licik dalam kotak penalti, mempunyai hantaran silang yang sangat baik, boleh menjaringkan gol menerusi set piece, mempunyai hantaran yang baik juga dari segi corner dan juga set piece. Gandingan Rabi Ataya dan juga Mat Hadman ni sebenarnya dah suap banyak bola untuk striker diorang iaitu Gustavo menjaringkan beberapa gol dalam Liga Super yang dilangsungkan separuh season untuk season ni. So bagi aku player-player Kelantan perlu mengawasi pergerakan Rabi Ataya ni, jangan bagi terlalu banyak sangat ruang untuk dia melakukan hantaran ataupun percubaan sewaktu perlawanan tersebut. Sebab apa, player ni memiliki kaki kiri dan kanan yang mempunyai power yang lebih kurang sama je. Sebenarnya dia boleh menjaringkan gol melalui kaki kiri dan juga kaki kanan. So hantaran dan juga shooting dia sangat-sangat berbahaya untuk pasukan-pasukan lawan. Perkara kedua yang perlu dielakkan oleh pasukan Kelantan iaitu kurangkan memberi foul-foul di kawasan yang berbahaya dan kurangkan untuk memberi peluang kepada UiTM memiliki set piece. Sebab apa, kita tahu player-player macam Rabi Ataya dan juga Mat Hadman ni mempunyai hantaran yang sangat baik. Selain daripada itu, diorang ada player-player macam Victor Nirenot, kapten diorang, center back 1.95 kalau tak silap aku tinggi dia. Sangat tinggi player ni. Player-player macam Gustavo yang sasa ni sangat baik dalam finishing menerusi set piece. So benda ni sebenarnya dah terbukti dalam perlawanan-perlawanan menentang Terengganu dan juga Selangor. Satu perkara yang menarik tentang kapten UiTM ni, Victor Nirenot ni, sebenarnya dia bila kata habis dia set piece, dia takkan rushing untuk terus ke defend. Dia sebenarnya dia akan tunggu untuk second chance, hantaran kedua daripada pasukan UiTM. Perkara ni terbukti sewaktu menentang Terengganu. Kita tengok macam mana seorang defend 1.95 tinggi dia menjaringkan satu volley yang menarik menentang Terengganu. Kau tengok, terkejut, nampak macam seorang striker punya finishing, tapi sebenarnya dia adalah seorang centre back. Perkara yang ketiga yang perlu dielakkan oleh Kelantan, jangan terlalu selesa bila leading dalam perlawanan tersebut. Tak kisahlah kalau kata Kelantan leading 1-0 ke 2-0 ke, tak kisah perlawanan tinggal 10 minit, 15 minit, 5 minit ke,
player-player Kelantan perlu kekal fokus. Sebab apa? Kita tahu player-player UiTM ni, diorang ni memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Tengok sebagai contoh menentang Selangor, kalah 2-0 waktu half time. Tapi second half kau tengok UiTM comeback dalam masa 15 minit menjaringkan 3 gol. Hampir-hampir terciduk Selangor malam tu. So Kelantan perlu berhati-hati dengan semangat juang pasukan UiTM. Untuk perkara keempat, sebenarnya ni bukan untuk dielakkan lah. Sebenarnya aku cadangkan perkara ni dilakukan oleh pasukan Kelantan, iaitu menurunkan Nazrin Nawi. Kita tahu player ni sebenarnya baru baik daripada injured. Tapi kalau kita tengok update terbaru daripada The Red Warrior, sebenarnya player ni dah start turun training dan sebagainya. So untuk menurunkan dia pada perlawanan tersebut bergantung kepada kondisi dia. Kita tak tahu berapa minit dia boleh main apa semua, bergantung kepada Yusri Ceklah yang lebih mengetahui. Tapi bagi aku, kehadiran seorang player yang berpengalaman macam Nazrin Nawi ni sangat diperlukan dalam perlawanan peringkat kalah mati macam Piala Malaysia untuk season ni. Dengan kehadiran Nazrin Nawi ni, kita tahu dia boleh menjaringkan gol menerusi set piece, mempunyai hantaran yang sangat baik, dan dia mempunyai pengalaman-pengalaman yang sangat besar, sangat luas dalam Liga Malaysia. Dia boleh bimbing player-player macam Ni Akif, Daniel Ashraf, Amirul Syafiq ni untuk build up game, create chances untuk striker-striker import Kelantan. So bagi aku, kehadiran Nazrin Nawi dalam tim Kelantan pada malam tersebut, tak kisah 20 minit terakhir ke 30 minit terakhir ke, sangat-sangat diperlukan. Sebab apa? Pengalaman yang dia ada sebenarnya sangat-sangat diperlukan oleh pasukan Kelantan yang majoritinya dibarisi oleh player-player muda. Faktor yang kelima, faktor yang kelima ni pun macam faktor yang keempat lah. Bagi aku, faktor ni sebenarnya Kelantan perlu lakukan, iaitu menurunkan kereta kebal diorang, Masaki Watanabe. Kalau kita tengok balik dari segi gameplay Masaki Watanabe ni, kita tengok sebenarnya dia ni seorang yang sangat solid lah in defense. Dan juga dia ni merupakan kereta kebal lah bagi aku untuk pasukan Kelantan season ni. Kau tengok, walaupun fizikal dia taklah sebesar player-player import daripada Eropah, Brazil semua tu, tapi kekuatan fizikal dia ni boleh menandingi striker-striker import lawan. So untuk berdepan dengan UiTM yang memiliki player macam Victor Nirenot 1.95 tinggi dia, Gustavo yang sasa, Mat Hartman 1.8 ketinggian dia, kehadiran player yang memiliki kekuatan fizikal macam Masaki Watanabe ni sangat diperlukan oleh pasukan Kelantan dalam menghadapi set piece, hantaran-hantaran lintang dan sebagainya untuk mengelakkan pasukan Kelantan dibolosi pada perlawanan tersebut. So bagi aku sebenarnya masih terlalu awal untuk fans Kelantan expect lebih-lebih daripada pasukan Kelantan yang baru diberi nafas baru oleh bos baru diorang, Zam Saham. So bagi aku, sasaran untuk layak ke semi-final dulu. Semi-final adalah realistik untuk pasukan Kelantan dengan barisan pemain yang dia ada untuk season ni. Dengan kejayaan ke semi-final ni, bagi aku sebenarnya dah menang piala lah. Sebab apa? Dia perlu menentang pasukan-pasukan Liga Super yang berada di tangga-tangga bawahan macam Felda dan sebagainya. So peluang untuk Kelantan layak ke semi-final ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan bos baru diorang, pemilik baru Zam Saham, sudah semestinya nak tengok pasukan Kelantan perform start daripada Piala Malaysia season ni. Dia nak tengok player mana yang sebenarnya layak ataupun tak layak untuk menyarung jersey The Red Warrior untuk season depan. Player-player import, player-player sini, kalau kata tak perform, sebenarnya wajib lah untuk Zam Saham bawa muka-muka baru, player-player yang berpengalaman, player import yang lebih baik, lebih berkualiti untuk menyarung jersey Kelantan pada season hadapan. Bagi aku, player-player ni sebenarnya untuk performance pada season belum mencapai standard yang Zam Saham nak. Dia sendiri ada cakap lah dalam interview Astro Arena itu kan. So player-player ni, ini adalah platform terakhir untuk diorang memikat hati pemilik baru Kelantan, Zam Saham. So tak ada yang mustahil dalam bola sepak. Good luck untuk The Red Warrior. Alright guys, itu saja daripada aku untuk video kali ni. Apa pendapat korang? Korang rasa siapa yang patut Yusri Ceklah turunkan dalam perlawanan ni? Korang komen kat bawah. Korang rasa apa strategi patut diguna? Apa lagi faktor-faktor yang perlu diawasi oleh player Kelantan dalam perlawanan ni? Korang cerita kat bawah. Jangan lupa untuk like, share and subscribe A2N Studio. Itu saja daripada aku, Apek. Assalamualaikum.